Bermula 1917, dalam perjanjian Balfour, British telah memberi mandat kepada Israel untuk menduduki tanah Palestin pada 15 Mei 1948. Sejak dari itu bermulalah penguasaan Israel ke atas Palestin. Konflik di wilayah itu lebih membimbangkan apabila baru-baru ini rejim Israel mengumumkan pemilikan secara paksa bahagian tebing barat yang majoritinya diduduki oleh warga Palestin. Wartawan TV per TV Yusri Mizi menemu bual Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin Berhad, Awang Sufian Awang Piut, bagi mengupas isu ini khususnya dalam soal penempatan penduduk Palestin di tebing barat. Israel tanpa Jerusalem. Demikian cita-cita Israel bagi merampas kawasan tebing barat yang diduduki oleh kebanyakan rakyat Palestin. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilihat sengaja mencetuskan isu ini bagi menarik sokongan rakyat Israel ke atasnya menjelang pemilihan kabinet minggu depan. Apa yang berlaku aneksasi ini dia bermula dengan pengisytiharan Jerusalem sebagai ibu kota kepada Israel. Itu juga sebagai maknanya unliteral, maksudnya satu pengisytiharan yang sangat-sangat kurang ajar, yang sangat-sangat tidak beradab. Maknanya tiba-tiba dia kata dia boleh mengaku Jerusalem itu adalah merupakan ibu kota kepada Israel, sedangkan Jerusalem itu terdapat Masjidil Aqsa, dan sebelum ni pun kalau ikut undang-undang antarabangsa ianya diberikan penguasaannya ataupun kawalan kepada Jerusalem itu diberikan kepada Jordan, kan Baitul Maqdis diberikan kepada Jordan. Tetapi tiba-tiba sahaja dia mengatakan bahawasanya Jerusalem itu adalah merupakan ibu kota kepada Israel. Jadi membangkitkan kemarahan seluruh dunia. Tetapi ianya menjadi kuat apabila disokong oleh Amerika. Jadi kebiasaannya Perdana Menteri yang cuba dilantik ingin mengambil hati pengundi-pengundi yang berada di Israel. Jadi salah satu sebelum ni Netanyahu tak tahu apa isu yang paling utama yang dia boleh naikkan, dan isu yang paling panas yang dapat memberikan kemenangan pada dia adalah apabila dia mengumumkan dia akan mengisytiharkan penguasaan lembah Jordan yang berada di tebing barat. Jadi sebelum ni dia punya kita sebut sokongan kepada Netanyahu jatuh, kemudian apabila diisytiharkan aneksasi ni ataupun annexation ni menyebabkan dia punya sokongan kepada dia bulat dah, kan, seolah-olah dia dapat menyatukan rakyat Israel untuk menyokong dia. Tambahnya, wilayah tebing barat diduduki oleh 20,000 rakyat Palestin dan 11,000 penduduk Israel. Dilihat sangat strategik kerana memiliki tanah yang subur dari sudut pertanian dan sebagai bekalan air untuk penduduk Palestin. Deal of the century yang maksudnya satu perjanjian abad baru yang cuba untuk memindahkan Palestin ke tempat lain, kan, termasuklah kawasan di Semenanjung Sinai. Jadi Israel dia cuba banyak perkara. Mula-mula bila dia dapat kuasa, dia bina pembinaan, dia bina rumah-rumah haram supaya satu masa nanti dia akan dapat isytiharkan kawasan tu adalah kawasan dia. Dan itu yang berlaku pada annexation yang berlaku sekarang ni. Dan bila dia cuba nak isytiharkan bahawa kawasan tu penduduk dia banyak, walaupun kita lihat penduduk yang berada di lembah Jordan, orang Israel cuma 11,000 saja, kan, dan orang Palestin ada 22,000, tapi dia dah boleh komplain, maknanya itu tempat dia, penduduk dia dekat sana. Jadi yang menjadikan konflik yang besar juga adalah apabila ia menyentuh tentang apabila Israel mengambil ataupun mengisytiharkan bahawasanya tanah Jordan ni juga adalah tanah dia yang merupakan 30% daripada tebing barat, yang secara keseluruhannya sebenarnya akhir sekali Mahmud Abbas dapat tahu bahawasanya apabila Israel mengatakan lembah Jordan ataupun kita sebut sebagai aneksasi ini adalah merupakan kawasan Israel, dia menyebabkan kawasan Palestin dah tinggal 15% sahaja. Dan bagi Palestin, tidak adanya lembah Jordan maksudnya tidak adanya negara Palestin. Sebab lembah Jordan ini adalah merupakan satu tempat yang sangat penting bagi Palestin. Ianya adalah merupakan tanah yang subur, yang banyak, maksudnya petani-petani mengambil air daripada Sungai Jordan, dan bekalan air juga untuk rakyat Palestin diambil daripada Sungai Jordan. Apabila
Israel menguasai kawasan ni, so jadi maknanya seolah-olah tidak ada alasan lagi untuk Palestin wujud. Jadi itu juga adalah merupakan yang disebut oleh Mahmud Abbas ataupun PLO yang mengatakan bahawasanya kalau Israel buat juga aneksasi ni, tidak akan ada negara Palestin. Jadi seolah-olah dia mengancam PBB, sebab PBB sebelum ni maknanya mahu supaya ada solusi dua buah negara, dan Malaysia juga adalah di antara negara yang setuju dengan penyelesaian dua buah negara ini. Ujar Awang Sufyan, jika tebing barat ini berjaya dirampas Israel, tiada lagi tanah yang dimiliki oleh rakyat Palestin kecuali di wilayah Gaza, dan 6.2 juta rakyat Palestin yang berada di luar tidak dapat pulang semula ke negara mereka. Bahawasanya bumi Palestin ini adalah tanah wakaf bagi umat Islam secara keseluruhannya. Jadi rakyat Palestin berjuang mempertahankan jihad mereka untuk mempertahankan bumi wakaf ni, bumi apa yang menjadi milik umat Islam yang tidak boleh dicagarkan, yang tak boleh dijual beli. So far setakat ni maksudnya memang alhamdulillah PLO pun dia orang memahami perkara ini. Jadi apabila berlaku deal of the century, kemudian aneksasi ni, dia mengatakan bahawasanya tanah Palestin bukan untuk dijual. Walaupun tawaran 50 juta dolar kan, 50 bilion, maknanya itu sangat tinggi kan, maknanya akan ada masuk pelaburan-pelaburan kepada Palestin kan. So jadi maknanya dia orang mengatakan bahawasanya tanah Palestin bukan tanah untuk dijual beli, tapi ianya adalah merupakan hak milik umat Islam, adalah merupakan negara yang menjadi milik rakyat Palestin yang beragama Islam, yang merdeka kan. Jadi maksudnya apabila berlaku juga pengambilan ni, yang menjadi masalah, yang menjadi mangsa tetap rakyat Palestin. Rakyat Palestin tidak akan mempunyai negara sampai bila-bila, dan kita tidak akan mendengar lagi bila Palestin akan merdeka. Oleh demikian, Awang Sufyan berharap rakyat Malaysia dapat memberi sokongan sepenuhnya dengan berdoa untuk kebaikan Palestin dan mengutuk apa yang dilakukan Israel, serta mendesak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk memberi peranan yang lebih besar kepada Palestin. Apa yang berlaku sekarang ni, sememangnya kita faham bahawasanya Israel dia tidak faham kecuali apa bahasa perang ataupun bahasa jihad, tapi itu di peringkat rakyat Palestin. Untuk rakyat di dunia, kita terutamanya di Malaysia, perlu memberikan satu sokongan yang kuat kepada Palestin, mengutuk apa yang dilakukan Israel dan meminta supaya PBB memberikan peranan yang lebih besar lagi. Alhamdulillah kalau maknanya kita dapat menyatukan negara-negara di dunia, bermula dengan negara-negara Islam, untuk bersatu untuk menguatkan lagi pandangan kita tentang penyelesaian kepada isu Palestin dan mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel. Dan itu adalah satu merupakan tindakan yang sangat-sangat kuat yang kita kena buat, yang kita kena laksanakan melalui kapasiti yang kita ada.